Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, untuk video kali ini kita akan bincangkan sambungan daripada trial Kelantan. Okey, nombor 29. Diagram shows the interference pattern P, Q and R. Okey. Untuk interference pattern P, Q, R ni soalan minta awak cari what color is P, Q, R. Okey, macam mana kita nak kenal apa color yang berada pada P, Q dan R. Okay, kita kena relatekan interference ni kepada nilai X, iaitu the distance between two dark fringes. Okay, dalam kes ni ia adalah jarak di antara dua jalur gelap. So apa hubungannya? Hubungannya adalah berdasarkan formula interference, lambda sama dengan AX bahagi D. Dan kita akan menghubungkaitkan lambda dengan X. Apakah hubungan lambda dengan X? Jika X meningkat, maka lambda juga akan meningkat. So dengan memerhatikan apa yang berlaku pada X, maka kita boleh tahu lambdanya panjang atau pendek dan boleh mengesan apakah jenis warna. Okay, so lambda, a different wavelength value give you different color. Okay, so kita balik kepada urutan pelangi, warna pelangi. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Okey, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okey, susunan ni kita relatekan kepada lambda dulu. Okey, relatekan kepada lambda dulu. Warna merah, warna biru dan warna kuning, ketiga-tiganya mempunyai nilai wavelength yang berbeza. Sebab tu warna dia berbeza. So apa hubungan dia? Lambda untuk merah adalah yang paling panjang, longest. Okay, lambda untuk ungu adalah yang paling shortest, paling pendek. So kanan paling pendek, kiri paling panjang. Kalau merah lambdanya longest, apa berlaku pada X nya? Okay, hubungannya adalah apabila lambda longest, maka X juga longest. Okay, kalau ungu lambda dia shortest, maka X dia juga shortest. Okay, so kita hubungkaitkan X longest dengan X shortest untuk tahu mana satu warna merah, mana satu warna kuning, mana satu warna biru. So P warna merah sebab paling panjang X dia. Okay, kemudian yang paling pendek dekat sini adalah biru, bermaksud yang pendek dalam diagram tu R. So R adalah biru, Q adalah kuning. Okay, itu jawapannya adalah D. Seterusnya soalan 30 menunjukkan bentuk gelombang daripada gelombang plane yang directionnya satu hala. Selepas melalui gap, diberi bahawa the wave, the wave, kita nampak wave tu apa jadi? Daripada satu hala kepada banyak hala, many direction, from one direction to many direction. This shows that the wave being spreads out. Okay, telah pun disebarkan. Okay, apakah fenomena yang menyebabkan wave disebarkan? Jawapannya adalah diffraction. Okay, sebagai ulang kaji, apa kesan kepada diffraction? Kesannya adalah amplitude air akan amplitude wave akan berkurang dan menyebabkan gelombang menjadi lebih tenang. Air di situ adalah air yang tenang. Okey, seterusnya adalah soalan interference pattern produced by two coherent source S1 and S2. So daripada S1 and S2 ni soalan minta, okey, ini adalah bahagian crest dan ini adalah bahagian throw. Okey, soalan minta awak cari point manakah menunjukkan constructive interference. So ada dua keadaan yang constructive interference boleh berlaku. Sama ada crest bertemu atau overlap dengan crest, atau throw overlap dengan another throw. So kita tengok panduan dekat situ, pastikan crest bertemu dengan crest, throw bertemu dengan throw. Macam mana dengan P? P adalah throw bertemu dengan throw. Okay, so yang ni P adalah titik constructive interference berlaku. Okay, Q tak boleh. R adalah solid line dengan solid line, crest bertemu crest. So ini adalah constructive interference. So jawapannya hanyalah P dan
R sahaja. Jawapannya C. Next, a radar transmit a signal towards aeroplane. The velocity of signal V. Okay. After this is the time the radar detects the reflected signal. Okay, daripada soalan ni, soalan minta cari distance of the aeroplane from the radar. Daripada kapal terbang kepada radar tu jarak dia. So, pakai formula VT bahagi 2. Okay, masukkan saja nilai velocity-nya. 3/10 kuasa 8. Kuasa 5, sorry. Kuasa 5, kuasa 8. Okey, darab dengan 4 kali 10 kuasa negatif 3. Bahagikan dengan 2. Okey. So, dapatlah jawapannya 6/10 kuasa 5. Seterusnya, diagram 31 shows a stretched steel wire that produce a loud sound. Okay, so ini wire keluli yang tegang lalu menghasilkan bunyi yang kuat. So, bunyi yang kuat sebenarnya bergantung kepada apa? Okay, the loudness depends on the amplitude. Okay, the value of amplitude. Apa hubungannya? Kalau amplitude tinggi, maka satu bunyi itu adalah bunyi yang kuat, louder. Okay, satu lagi ciri bunyi adalah dari segi pitching atau pitch. Okay, apa yang controls pitch? Okay, yang control pitch adalah the frequency. Okay, kalau frekuensi tinggi, maka kita panggil bunyi itu sebagai high pitch. High pitch. Alright. So, jawapan untuk soalan ni adalah B, amplitude. Next, hubungan antara V, potential difference, dan juga I, current, untuk Ohm's law. Okay, kalau kita tahu Ohm's law adalah graf V against I yang berkadar langsung mula daripada kosong. Okay, yang mula daripada kosong. Menurut Ohm's law, V equals to IR. Dan jika kita analisis the gradient of the graph, nilai M dia adalah bersamaan dengan nilai R besar, iaitu the resistance. Jawapannya A. Soalan 35 berkenaan dengan litar manakah yang menghasilkan bacaan emitter paling tinggi. Emitter baca apa sebenarnya? Emitter membaca nilai arus. So, untuk membaca nilai arus yang tinggi, maka kita perlukan sebuah litar yang rintangan keseluruhannya adalah paling rendah. So, antara ABCD, mana satu rintangan efektifnya yang paling kecil? Cuba kita kira untuk A dulu. A adalah 3 resistor dalam keadaan siri. Maka nilai efektif resistance-nya adalah 3R. So, R tambah R tambah R, 3R. Untuk B pula macam mana? B adalah gabungan series dengan parallel. So, kita buat yang parallel dulu. Kita akan dapat efektif resistance untuk parallel adalah R/2 kan. Okey, macam mana nak buat dia? 1/R. Okey, nanti dulu saya petakkan dulu. Okey, untuk parallel saja 1/R efektif sama dengan 1/R plus 1/R. Okey, kita selesaikan 1/R tambah 1/R tu dulu. Okey, R untuk parallel saja. Kita buat yang parallel dulu. So, 1/R parallel sama dengan 2/R. Maka R parallel sama dengan R/2. Okey. Kemudian parallel tu adalah bersiri dengan satu lagi resistor di sebelah kanan. Okey, resistor ni. Maka kita tambahkan saja sebab siri kan. So, R efektif atau R total sama dengan R/2 tambah dengan lagi 1R. Okey, berapa? R/2 tambah R dapat 3/2R. Okey, kita bulat. Kita petakkan supaya kita boleh bandingkan kemudian ya. Okey, selesai. Untuk C pula. C, kita tengok yang atas ni 2 resistor bersiri, maka kita tambahkan saja 2R. Kemudian yang 2R ni berselari dengan satu lagi resistor. So, 1/R total sama dengan 1/2R. Okey, 2R
sebab tambah kan, plus 1 over R. Okay, kemudian tengok pembawah tak sama, darab dengan 2, atas pun darab dengan 2, maka 1 over RT kita akan dapat berapa? 2 tambah 1, 3, bahagi dengan pembawah dia 2R. Okay, yang ni 1 over RT, bukan RT Kemudian kita reversekan, maka RT dapatlah 2 per 3 R. Okay, petakkan dia. Alright, last one, D. D, tengok semua resistor berada dalam parallel. So 1 over R total sama dengan 1 over R plus 1 over R plus satu lagi 1 over R. So 1 over R total sama dengan 3 per R. Maka R total sama dengan R per 3. Okay, so finally kita dapat semua nilai R total, nilai rintangan berkesan untuk semua sekali pilihan jawapan. Okay, kita highlight dulu. Okey, kemudian barulah kita boleh bandingkan dengan berhati-hati. Okey, untuk dapatkan bacaan emitter paling tinggi, maka nilai rintangan yang paling rendah perlu kita pilih. Mana satu litar yang rintangan dia paling rendah antara semua-semua ni. Kalau kita buat pecahan betul-betul ataupun kita tolak membandingkan dia, insya-Allah awak akan dapati bahawa nilai rintangan paling rendah adalah R per 3. Okay, soalan seterusnya, awak perlu membandingkan bacaan voltmeter V1 dan juga V2. Okay, macam mana nak bandingkan voltmeter ni? Voltmeter ni baca apa? Voltmeter membaca potential difference. Dan voltmeter akan membaca berdasarkan nilai rintangan yang berada di dalam litarnya. Okay, kalau kita tengok V1 dekat situ, V1 berada dalam litar parallel. Okey, R yang kiri dan kanan dia tu parallel. So secara ideanya adalah V1 memang akan lagi kecil pada V2. Sebab apa? Cuba tengok R yang berada di V1, R1 dengan R2, kedua-duanya berada dalam parallel. Maka kalau kita bandingkan R parallel dengan R series, R parallel adalah jauh lebih rendah. Okey, nilai effective resistance-nya akan drops ataupun jatuh. Dan dengan itu menunjukkan bahawa juga nilai voltan yang berada di situ atau potential difference yang berada di litar tersebut juga akan rendah. Okey, rintangan rendah, voltan juga akan rendah. Sebab apa? Voltan adalah, ingat voltan adalah tenaga. Kalau rintangannya rendah, maka tenaga yang diperlukan juga rendah. Okey, itu dia punya hubung kaitnya. Maka jawapan untuk soalan ni adalah B, bola. Okey, sekian saja perkongsian saya. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.